حسن الخواتيم ويستسقى الغمام على آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيهاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli, sehinggalah perkataan dia dan setengah daripada benda-benda yang makruh. Nah, benda-benda yang makruh dilakukan ketika sembahyang. Setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rokok. Orang tu rokok lagu ni. Rokok, kepala dia bawah gitu. Saya tengok tak? Kepala jatuh gitu. Makruh hukum dia. Nah, dipanggil tasbihul hima, tak silap ana. Nah, kelakuan-kelakuan binatang yang dilarang kita buat ketika sembahyang. Semaya ayat dipanggil, maya cepat, kelekuk. Makruh. Duduk kuda, makruh. Duduk kok balik tahiyat gitu. Bangun unta, bangun punggung dulu. Ataupun kalau nak sujud, tangan dulu. Pergi. Tu makruh belaka. Paling anjing. Assalamualaikum. Oh, makruh lagu tu. Cepat gitu. Gapo dia lagi? Oh, duduk serigala. Tangan sujud tu rapat pak sini. Tu semua makruh. Binatang, kelakuan binatang yang dilarang dibuat di dalam sembahyang. Dan setengah daripadanya ia sembahyang serta berkehendak berhadas. Nak semaya sakit perut, nak pergi ke tandas, nak eyok, nak cing, nak ketuk. Makruh kerana mengganggu sembahyang, mengganggu khusyuk semaya. Nak terkecing, tok imamnya baca Yasin, la haula wala quwata illa. Kita nak terkecing, tok cakap siu orang alik belakang. Nya siu orang alik depan dia ni nak terkecing. Makruh buat kerja lagu tu. Sama ada hendak buang air kecil atau besar atau angin, tu makruh belaka tu hukum dia. Maka sunat ia selesaikan daripadanya sakit perut pergi ke tandas dulu. Biar semaya dalam keadaan tenang. Kecuali kalau kita pergi ke tandas habis waktu. Habis waktu semaya, maka kena semaya biarlah dalam keadaan makruh pun semaya. Pada duduk keluar ke sembahyang daripada waktu dia. Mengeluarkan sembahyang daripada waktu dia walau satu rukun sahaja. Nah,
innaka Hamidum Majid. Orang baik Allahu akbar, kita assalamualaikum. Satu rukun sembahyang keluar berdosa hukum dia. Kena semaya dalam waktu dia. Daripada awal waktu ataupun akhir waktu kena semaya. Kemudian ia sembahyang selama belum picik waktu dia. Sebelum lagi sempit picik ni, waktu sempit. Lalulah waktu sikat, waktu sempit, maka semayalah hendaklah ia sembahyang serta nak berhadas saat ni. Maka tak makruh lagi, tak makruh dah. Main pada duduk gig tandah habis waktu, baik semaya dengan makruh lagu tu. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan. Kita duduk semaya, makanan duduk depan. Syarat kita nak kepada makanan tu. Kalau makanan tu kita tak si, maka tak makruh. Talai nasi duduk depan, kita semaya, tak apa. Makanan duduk depan, tak makruh. Hok kata makruh, kita nak kepada makanan tu dan makanan ada dekat dengan kita. Makruh. Kerana kalau kita semaya dengan makanan duduk sebelah, sedangkan kita nak, maka hati kita duduk fikir ikut makanan. Beza dengan kita duduk mikir makanan tak ada dekat kita. Makanan duduk kedai tu. Boleh nak pergi makan, kena pergi naik motor, pergi kedai lah. Maka semaya dalam keadaan lapar lagu tu tak apa. Kerana jauh daripada makanan. Manakala kalau dah lah lapar, makanan ada pula dekat, maka makruh. Takut-takutnya awak tak khabar time baca tahiyat. Orang duk baca at-tahiyat, kita duk makan akuk. Orang kata buat apa? Allah tak ingat hamba duk tengah semaya. Lapar telajak nak ke akuk. Semaya sebelah akuk, habis kerak talanya makan dia. Atau minuman yang ingin ia seseorang kepadanya, kepada makanan atau minuman saat ni. Kalau dia tak si, tak apa. Kalau dia nak, semaya itu jadi makruh. Kerana disebut pada hadis, tiada sembahyang artinya yang kami di hadapan makanan. Hadis kata la salata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Nabi kata tidak ada sembahyang yang sempurna di samping makanan yang kita nak ataupun sedang kita menolak menahan sakit perut. Dan setengah daripada benda ataupun tempat yang makruh kita semaya. Ni tepat pula. Saat ni keadaan kita ni, keadaan kita sendiri. Kita semaya lah mana-mana pun kalau keadaan duk sakit perut lagu tu makruh berlaku. Mana kalau tepat pula. Tempat ni kita semaya molek dah tapi tempat tu pula makruh kita pergi semaya tempat tu. Daripadanya sembahyang di hammam. Hammam ini bilik mandi. Hammam bilik mandi. Orang Arab ni dia jarang mandi. Dia ada bilik mandi awam dia panggil. Kita tanda awal ni. Bilik mandi awal ni jarang, tanda awal banyak. Dia bilik mandi awal ni lagu mana? Kalau di Yaman, dia buat lagu ni. Dia buat bilik, dia buat lubang besar gitu. Lepas tu dia bubuh kipas. Buat seduk udara. Luar tu dia perangap bara api. Bara api maka dia seduk uap panas tu. Masuk dalam bilik tu. Hok ni panggil neraka. Ya ada neraka 3 martabat. Hok luar tak panas lah mana. Hok tengah ke hok panas. Hok tengah sekali subhanallah. Sopo neraka dah duduk dalam tu. Maka biasanya orang apabila masuk situ tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Setengah tu memang tak benar pakai baju lah. Telanjang lah jawab perio. Dan kalau kita masuk situ, kita akan peluh. Yawi cetung so, yawi kain tuala so. Ambil air panas, cucu. Air panas juga. Cucu atas ming, nak tidur derek, panas. Cucu atas ming, biaya basuh sikit, tidur. Tidur pun panas juga. Kita akan peluh. Kita akan tubik habis kotoran tubuh kita. Hok 4 tahun tak mandi, tubik habis.
Cuci secuci-cucinya, gonyoh. Ha, lagu tu orang Arab. Dia mandi jari-jari je. Maka pok kita mandi molek untuk sakit orak ke gapo dia. Macam tempat kita gak lah hot spring lah, tempat mandi air panas tu. Maka pok dia wak bilik. Dia tak ada mata air panas gitu. Dia wak bilik panas lagu tu. Maka makruh kita hidup semaya situ. Malah tu pakai maya dalam ni, makruh tempat lagu tu. Kerana apa? Kerana tempat orang tak tutup aurat biasanya. Tapi kalau ada orang duk telanjang depan tu tak boleh kita tengok. Membawa kepada haram pula. Tu hammam. Dan pada tempat jurai bukit lembah kita panggil wadi. Kita duduk lorong, pak kita payah nak tunjuk lagu mana tak tahu. Kalau tanah harak ni dia ada lubang, lagu tu celah bukit dua tu kita jalan tengah-tengah. Maka makruh semaya situ katanya ulama pertama tepat tak comel. Nabi pernah sembahyang di satu lembah. Maka Nabi tidur jenera, tak khabar bangun subuh. Maka Nabi lepas pada bangun tengah hari dalam pukul 10 duha dah cerah macam dah. Maka Nabi kata kita pindah daripada tempat ni tak comel tempat ni. Ada kata tempat jin. Tempat lagu tu tempat jin. Maka Nabi pindah pergi jalan tu barulah Nabi start semaya. Makruh kerana apa? Kerana kalau hujan dia akan jadi banjir kilat. Tiba-tiba kerana lembah ni dia akan masuk ke dalam lembah belaka. Hujan pada pasir dia akan turun kepada lembah belaka. Maka nak jadi kilat. Maka kalau kita semaya jadi tak berapa nak khusyuk. Tempat yang tidak selamat. Asal saja tempat tidak selamat makruh semaya. Semaya di tempat orang duk buat kerja, tempat orang duk katok bukit, duk gapo, tempat orang duk bong bukit kita duk semaya. Jadi payah semaya tempat bahaya lagu tu, hukum dia makruh semaya tu menyebabkan tidak khusyuk. Dan tengah jalan, maya tengah jalan makruh juga. Tengah jalan sini maksud dia tepi jalan. Tengah jalan maya kan. Acu bunyi Allahu Akbar. Bukan Allah Akbar, accident dah bunyi Allah Akbar ingat akad takbir. Patut tekuk dah nya tepuh di basikal. Orang tak semaya tengah jalan ni bahaya hukum dia. Pas semaya tengah jalan ni maknanya tepi jalan. Macam kita semaya di stesen bah, makruh. Kerana apa? Kerana menyebabkan tidak khusyuk. Orang duk lalu. Patut orang lalu. Maya kau dia. Jadi ganggu bukan tempat layak untuk sembahyang. Makruh tempat lagu tu. Dan tempat buang tahi, tempat buang najis. Maka hukum dia makruh jika kita basuh sekalipun. Mayat tandah. Dalam tandah tu. Dalam tandah kita. WC gitu, WC. Mayat dalam tandah, dalam toilet. Kita cuci dah basuh apa semua. Hukum dia makruh, hukum dia. Dan tempat menyembah berhala. Di gereja kita semaya hukum dia makruh gereja tu. Kalau ada patung, ada maksiat dalam tu tak boleh semaya hukum dia haram. Kalau tak ada patung hukum dia makruh. Sayyidina Umar semaya apabila dia tahu Eropah, maka dia semaya pergi di gereja, dia semaya luar daripada gereja. Kerana ada patung pun dia haram, kalau tak ada patung pun dia makruh. Sebab itulah di Hagia Sophia, di Turki tu ada masjid tu. Kita apabila orang Arab ni dia pergi sapa kepada sepadan Eropah. Turki ni atas pada Turki tu Eropah dah. Eropah dah. Maka Turki ni campur. Memang rupa memang betul-betul orang Eropah lah. Maka nak sahabat dulu pergi sapa ke Turki tu. Sapa ke bukan sahabat pula. Orang Islam pergi sapa ke Turki tu. Maka boleh tahulah satu gereja Soho. Soho ni gereja lama, nama Hagia Sophia nama. Maka ditawai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih maka dijadikan masjid. Siapa sekarang lambai gereja lukisan-lukisan. Mada Yesus ada belakang. Lah ni dia tutup dengan kain putih. Tak siwi napuk. Maka masjid tu jadi campur. Kristian pun ada,
lukisan seni beno memang seni beno Kristian lah. Tempat air holy water ada lagi macam-macam rekod bentuk tempat sister duduk, tempat goni, tempat majlis dia apa semua. Memang bangunan tu betul-betul nampak gereja. Tapi awak masjid dah tulis khok Islam apa dia semua dah capur belaka. Maka boleh semaya kalau dia tutup. Kalau tak tutup hukum dia makruh. Ada kata haram kerana ada lukisan-lukisan atas pendapat hok kata haram lukisan. Dan setengah daripadanya semaya pada tempat perhimpunan unta. Apa maksud tempat perhimpunan unta? Dan penjeratan dia. Bukan penjeratan. Jirak-jirak Cina. Penjiratan. Jirak-jirak. Kalau Cina tak panggil kubur, dia panggil jirak Cina. Jirak tak tahulah panggil jirak. Maka makruh di perhimpunan unta. Kerana ada riwayat unta ni dicipta daripada iblis. Maka siapa dia makan daging unta batal semaya. Mazhab Hambali kata batal semaya. Makan daging jazar unta batal semaya. Kerana unta ni menaikkan nafsu dan dia dibuat daripada syaitan. Ada riwayat kata lagu tu. Maka makruh kita semaya di ladai unta ataupun kandai unta. Makruh hukum dia. Mazhab kita makan daging unta tak batal semaya, sunat ambil air semaya saja. Sunat ambil air semaya. Dan perjiratan, jerak ni kubur orang kafir. Kubur Mary, kubur India, kubur Cina, kubur gapo, kubur Kristian, kubur gapo, hukum dia makruh hukum dia. Sama ada dibongkar atau tiada. Kubur tu dibongkar ataupun tiada. Dibongkar ni lagu mana? Kubur tu orang bongkar. Apabila bongkar, kita buat naik tanah hok capur dengan air danau mayat, tanah tu najis. Ingat, tanah kubur ni hukum dia najis. Hok ada atas tu tak apalah, kena hujan dah, bersih dah. Kalau ada orang mati, hok baru dia bongkar, buat naik tanah hok bawah tu, maka tanah hok bawah tu dihukumkan najis kerana air danau mayat capur dengan tanah tu. Mayat apabila 2-3 hari dia akan pecah, hacur habis semua, tubik air daging. Kita kalau luka tubik air daging, apatah lagi kalau mati. Hacur habis tubuh kita, tubik jadi maka bercampur dengan tanah. Apabila dibongkar, tanah tu jadi najis. Dibongkar atau tidak tetap makruh. Kalau dibongkar, lagi-lagilah makruh, bahkan najis pula kalau sentuh dengan selipar dengan gapo. Sebab tu kalau kita nak semaya mayat kubur kena pecah selipar. Lagu mana cara dia? Kita pergi depan kubur, kita pun cabut selipar, kita jerit selipar ke atas kaki, atas bawah kaki kita, niat sebagai sejadah kita. Jangan pakai, jangan saut selipar. Kerana apabila kita saut selipar, selipar tu berhubung dengan tanah kubur saat ni. Maka sentuh dengan benda yang najis. Kita tanggung suatu benda yang bersentuh dengan najis. Kena pecah selipar. Lepas tu semaya atas kubur. Ni kita tengok orang semaya atas kubur, nampak bisa dah. Tengok bawah, ya Rabbi, nya saut selipar. Batal awak kerja lagu tu. Tanah tu. Kalau tak ada tanah, tanah bersih, tak apa. Kalau tanah kubur tengah bongkar, tanah baru tu, jangan. Tu najis belaka tu. Sebab tu kalau kita terjun kubur, kau apa dia tanah penuh atas gitu, akad takbir semaya, tak sah. Kalau kita nak semaya mayat, jangan turun di lalai-liai kubur. Jangan duk main pasir. Ni duk main pasir dengan email. Main dek cok, main tepuk tapar dengan pasir kubur. Lepas tu semaya, najis lah weh. Jadi jangan setuh tanah dulu. Lepas kata kita semaya baru nak terjun kau apa tak apalah. Tetapi jika dibongkar tak dapat tiada dengan dilapiknya. Kalau tak lapik hukum dia najis. Dan jika tiada maka tidak sah sembahyangnya. Jika tiada lapik maka tiada sah sembahyang dia. Kerana berhubung dengan najis kita sembahyang. Dan demikian lagi makruh ia sembahyang pada kanisah.
Kanisah ni apa dia? Iaitu tempat ibadat Yahudi. Ada kata kanisah ni tempat ibadat Nasrani. Dan bi'ah baca. Iaitu tempat ibadat Nasrani. Ada kata tempat ibadat Yahudi. Ya kilah dua tu. Bi'ah dengan kanisah. Kanisah ni gereja. Bi'ah ni orang panggil apa dia? Tahu tempat kita orang panggil apa dia? Tempat ibadat Yahudi. Dia ada tempat dia juga. Atau di wak sami. Wak upamayam nama. Wak lah, ketik lah. Wak. Bukan wak air tu dok. Wak WAT. Bukan WSAT. Tu wak. Wak hepeng. Bukan wak hepeng ni. Ni wak lah. Wak ketik. Gereja, kuih panggil. Bukan kuih makan tu. Tu kuil. 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 Bukan KUE. Kuih. Tu kuih lain. Kuil sami tak boleh juga. Nah, dia ketik tu. Duk tidur ke, duduk selo ke, duk berunggar ke, duk jelai ke, nah macam-macam. Maka sekalian itu makruh sembahyang padanya. Makruh belaka sembahyang pada tempat-tempat lagu tu. Nah, sembahyang tu sah. Cuma makruh sahaja. Dari sudut tempat dia tak dapat pahala kerana tempat tu tak sesuai untuk sembahyang. Manakala semaya dia dapat pahala. Dia khusyuk dengan Tuhan, dapat pahala. Nah, tak menunjukkan orang kalau semaya situ tak khusyuk. Tak. Ni standardnya. Ulama kata tempat-tempat mudah nak sebut. Kita sebut tempat hak makruh ni adalah tempat yang mengganggu khusyuk. Mudah nak sebut. Mengganggu khusyuk. Ataupun tempat yang tak sesuai buat ibadat seperti tempat tu ada najis ke, tu makruh berlaku. Adapun sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang. Sunat ni sebelum sembahyang, ketika sembahyang, selepas daripada sembahyang. Itu sunat-sunat sembahyang. Gapo dia lepas pada sembahyang? Maka adalah Nabi SAW apabila selesai daripada sembahyang, menyapu dengan tangannya di atas kepalanya. Sapu atas kepala. Gini maksud sapu atas kepala. Tak gini. Tak atas dahi ni. Bukan atas dahi. Ni. Atas umbung-umbung. Lepas tu. Tak gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak tangi atas kepala. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Buat gitu. Tu cara dia. Sunat hukum dia. Tak si sapu pun tak apa. Benda tak wajib. Tapi setengah ulama kata sunat. Doa dia bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Hadis ada sebut mengenai ini. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani sebut daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW kana iza shalla wa faragha min salatihi masaha bi yaminihi ala ra'sihi wa qala bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Wa fi riwayatin masaha jabhatahu, jabhah biyadihil yumna wa qala Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Hadis riwayat Al-Bazzar, nombor hadis 3100 daripada Ibnu Sunni. Di dalam kitab dia Amalul Yaumi wa Lailah, hadis yang ke-112. Jadi orang sapu kepala ni ada hadis. Tak si sapu pun tak apa. Sapu pun tak apa. Dalam mazhab kita ada kata sunat sapu, ada kata tak sapu. Tapi kalau orang sapu marah, tu Wahabi. Kalau orang sapu tak si sapu, tetap pula.
Tapi kalau sapu kepala, dia mau mana? Tu Wahabi. Dan dibacanya bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Kemudian membaca daripada sembahyang subuh dan maghrib. Lepas sembahyang subuh dengan maghrib. Subuh dengan maghrib baca apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad. Baca lagu tu. Dan dibaca kemudian daripadanya lepas pada tu saat ni 10 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dibaca pula ayatul kursi, baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Haisami dalam Majma'uz Zawaid. Dan syahidallahu annahu la ilaha illa sehingga akhir tu. Hadis riwayat siapa dia? Mana? Dan mengucap mana? Dan mengucap subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Banyak riwayat dia. Ada sebut gini, ada 4 ataupun 5 riwayat. Dalam azkar sebut 4 riwayat. Ada sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ada 33, 33, 34. Ada 33, 33, 33. La ilaha illallah cukup 100. Lepas tu ada 10 kali, 10 kali. Subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Banyak riwayat lah. Nak pilih mana so boleh berlaku. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata siapa dia baca lagu tu nescaya diampunkan baginya dosanya sekalipun seumpama buih di lautan. Banyak atau banyak dosa diampunkan dosa semata-mata berzikir lepas pada sembahyang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al jad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baca. Kemudian dibaca doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratil wa ghanimata min kulli birri wa salamah min kulli ismin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilnal jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata war rusdi war rusda wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa lisanan shadiqan wa qalban saliman wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu astaghfiruka mimma na'lamu innaka antal a'lamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dibaca muawwizatain. Baca qul a'udzu bil falaq wa anzina. Dan dibaca kemudian daripada semaya subuh dan maghrib raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali.
Siapa dia baca lagu tu nescaya mendapat redha Allah Taala pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dibaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Baca. Dan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim 3 kali. Dan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kemudian lagi saya gia diamalkan beberapa aurat ini kerana faedahnya amat besar dan mewajibkan ia mengamalkan dia husnul khatimah, dapat kebaikan. Iaitu dibaca pada pagi, kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib, subhanad daimil qaim, subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanal malikil quddus, subhana rabbil malaikati warruh 3 kali. Kemudian lagi Allahumma inni a'udzubika minal makri wastidraji 3 kali. Kemudian lagi istighfar al-arif al-amjad sayyidus syarif Abdullah bin Alwi al-Haddad alaihi minallahi tawalil amdad. Setengah daripadanya mewajibkan husnul khatimah tak kala hendak mati. Dibaca selepas pada maghrib. Tujuan dia dapat husnul khatimah, baca lepas maghrib. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum allazi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Dan kemudian lagi bagai yang dinakal daripada Al-Arif Al-Bakri. Al-Arif Al-Bakri berkata, ia barang siapa membaca akal selawat ini di dalam umurnya dan jikalau sekalipun baca sekali ya, dia pelihara akan dia daripada api neraka dan wajib baginya husnul khatimah. Gapo dia selawat dia, Allahumma salli ala Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baca sekali. Faidatun setengah daripada perkara yang sudah mujarrab, wallahu. Tuan guru, boleh kau tuan guru jelaskan kalimah nafi dan isbat dalam bab ilmu tauhid serta macam mana cara ahli sunnah wal jamaah berinteraksi menggunakan nafi isbat dalam bab ayat mutasyabihat, dan macam mana golongan sesat seperti Wahabi menggunakan nafi isbat ini. Adakah mereka nafi dan isbat dahulu atau mereka isbat dan nafi? Isbat baru nafi. Mohon Tuan Guru beri penerangan yang jelas supaya kami orang awam mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang menunjukkan ada kesamaan di antara pencipta Tuhan dengan makhluk yang dicipta dia. Maka kita ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan benda yang sabit, menafikan benda yang nafi. Pandangan kita mengenai ayat mutasyabihat ada nafi dan ada isbat dia. Kita isbatkan kalimah istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Semua orang Islam, khalaf, salaf percaya Tuhan tu istawa.
tetapi tak tahu makna dia. Hanya beriman dengan lafaz dia semata-mata. Yakni mengisbatkan benda yang sabit di Al-Quran. Ayat perkataan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhan, datang. Maka ja'a tu kalimah tu kita beriman dengan kerana dia tu ayat Quran. Tak ada orang tak beriman dengan ayat Quran. Perkataan ja'a, perkataan yadung, perkataan wajhung, perkataan sak, wayak si pusak, Tuhan sesek tu, sising betih. Maka semua perkataan itu kita beriman. Tu panggil isbat benda yang sabit ayat Quran. Nafi benda yang nafi, ayat lain pula kata Tuhan tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai', yakni kita isbatkan lafaz saja, makna dia kita tidak isbatkan. Kerana makna tu ada banyak makna di kalimah yadun, kalimah wajhun, kalimah istawa, kalimah sak. Kalimah ja'a, kalimah nuzu, kalimah gapo ada banyak makna. Maka kita sabit benda yang telah sabit, kita nafi benda hak tidak layak. Lagu tu. Manakala puak-puak Wahabi pula dia mensabitkan lafaz dan makna. Tuhan tu istawa. Ya, gapo dia istawa? Tuhan duduk. Duduknya tambah pula. Tak ada sahabat mengeluarkan perkataan duduk. Hamba cabar mana-mana Wahabi kata sahabat kata Tuhan duduk atas arah. Kalau Tuhan kata sahabat kata istawa, tu boleh terima. Tapi bermakna jalasa qa'ada tu tidak ada. Yadun, ada. Tapi tangan tak ada terjemah. Sabit, dia sabit lafaz dan makna pada Tuhan. Maka apabila Wahabi sabit ke lafaz dan makna, maka tak ada istilah ayat tu mutasyabihat doh. Ayat mutasyabihat ni kita sabit ke lafaz, makna tidak sabit. Wa kullu nasin auhama tashbiha awilhu au fawid warum tanziha. Ahli sunnah wal jamaah setiap nas yang membawa ayat mutasyabihat, pertama takwil, takwil. Bermakna istawa, bermakna istaula. Ataupun bermakna gapo dia ikutlah. Hak penting bukan makna qa'ada jalasa tu. Awilhu au fawid ataupun serah makna dia dan lafaz kepada Allah. Lafaz tu kita beriman mari daripada Tuhan, makna dia pun kita tak tahu. Warum tanziha, sedekah kamu beriktikad Tuhan tidak layak dengan makna tu. Tuwarum tanziha. Bukan kata serah makna, serah lafaz, makna hok layak. Makna tak layak. Yadun makna dia tak layak. Tak ada kata Tuhan ada tangan hok layak. Tangan tak layak. Yadun ada. Sebab sabit dengan ayat Quran. Yadun ni satu istilah. Dia bukan anggota, dia bukan gotu, dia bukan gapo. Tapi Tuhan kata ayadun. Tuhan istawa. Ya, istawa ni bukan bahasa jenis setuh, bukan berenggai, bukan gapo, bukan duduk daripada bangun. Tak. Lafaz saja kita beriman. Satu istilah dia panggil dalam Quran. Benda tu jadi mutasyabihat, jadi kesamaran. Tu. Ahli sunnah wal jamaah isbat benda sabit, nafi benda hak nafi. Nafi makna dia sabit ke lafaz dia. Wahabi sabit belako-lako. Sabit makna dan sabit lafaz, cuma dia nafi layak tak layak pula. Hak mupa kita tak layak, hak supa orang lain tu layak kali. Hak supa tangan tu kita memang tak layak. Adalah hak supa dengan dia hak layak. Pula ya ada, cuma tak boleh nak royak. Pula dia kata tangan tu layak bagi Tuhan, tangan tak layak bagi Tuhan. Apakah ada kisah di sebalik Hajarul Aswad kenapa perlu berebut-rebut untuk menciumnya? Kenapa tidak beratur seperti standard KL? Sebab Mekah bukan duduk di KL awal-awal. Apa nak beratur? Nak beratur ni kalau makan gula rumah demo boleh beratur. Tahu tak berapa orang pergi cium Hajarul Aswad? Berapa bilion manusia tanya haji? Boleh nak beratur buat kita. Bahasa jenis payah pedis peling lagu tu. Moleknya beratur lah, tapi payah nak kawal lah.
Maka Hajarul Aswad ni ada kelebihan dia. Sebagaimana kita ada kelebihan, goni ada kelebihan, manusia ni tidak sama, begitu juga batu. Ada batu ni Tuhan mulia ke, ada batu Tuhan hina, wak tokong, buat gapo tu batu yang dihina Tuhan. Ada batu dimuliakan Tuhan, dipanggil Hajarul Aswad. Dalam hadis kata siapa dia yang mencium Hajarul Aswad, maka Hajarul Aswad ni akan mari pada hari kiamat dengan lidah dan tangan dia. Maka dia akan menjadi saksi kepada orang yang mencium dia. Ada kelebihan cium Hajarul Aswad ni. Tu cerita Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar kata, "Hei batu, kalulah aku tengok Nabi Muhammad tak ciummu, nescaya aku tak cium pun." Maka Sayyidina Umar pun ayat kata tak ada kelebihan. Baca sekerak. Ya ada panjang lagi cerita dia. Apabila Sayyidina Umar kecek lagu tu, Sayyidina Ali sebelah belakang cuik Sayyidina Umar. Umar, jangan kecek lagu tu. Mu tahu tak Nabi Muhammad royak gapo mengenai batu ni? Hari kiamat dia akan tubik dengan mulut dia, dia akan bersaksi dengan orang yang mencium kepada dia. Baca sekerak cerita Sayyidina Umar sekat tu saja. Maka ada cerita. Dan Sayyidina Umar cium. Sekalipun dia tidak iktikad gapo-gapo, tapi dia cium juga kerana ada kelebihan Nabi Muhammad cium. Kalulah tak ada kelebihan gapo pada batu tu, semata-mata Nabi Muhammad cium pun sudah menjadi sunnah untuk kita umat mencium benda hak Nabi mulia ke. Kalau tak ada kelebihan langsung pun Nabi Muhammad cium, kita nak kata kan. Apa beza mustahil dengan istihalah? Ada ustaz mengajar cakap sifat mustahil termasuk dalam aqaid 50. Ada ustaz lain pula sifat istihalah termasuk dalam aqaid yang 50. Hak mana betul? Allah. Istihalah ni hukum dia, mustahil tu benda dia. Wujud tu hukum dia, wajib tu benda dia. Maka hak kita pegang tu benda dia ke hukum dia? Gapo dah kita nak ayat Nak ayat kan Okey, kita pegang Tuhan tu ada. Kita pegang Tuhan tu ada. Kita pegang hukum dia ke kita pegang Tuhan? Kita pegang Tuhan tu ada. Kita iktikad Tuhan tu ada. Iktikad Tuhan tu ada tu kita pegang Tuhan ke kita pegang kepercayaan tu? Pegang hukum dia, wujud dia, istihalah dia tu kita pegangnya. Benda dia tak payah pegang, tak payah setuh, tak payah gapo, percaya saja mengenai dia tu ada, menia dia tidak ada. Istihalah dia panggil. Mustahil tu benda tu sendiri. Kalau mustahil kita pegang hukum dia ke pegang benda dia? Benda dia memang tak ada dah, mustahil. Istihalah tu ada hukum dia. Kita pegang istihalahnya benda mustahil. Kalau kita pegang mustahilnya benda mustahil tu. Tu pegangan kita. Bukan benda mustahil tu sendiri, benda mustahil kita tak pegang. Benda tak ada sama sekali. Kita pegangnya kepercayaan yang mustahilnya benda mustahil. Hak tu kita pegang. Maka benda mustahil pun masuk dalam istihalatul mustahil, masuk juga dalam aqaid 50. Istihalatul mustahil bukan mustahil. Istihalahnya benda mustahil. Mustahilnya benda mustahil tu kita pegang. Kita ngaji 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. 20 sifat mustahil itu masuk dalam akidah 50 juga. Tuan guru masa bangun dari rokok, tangan kena akak kau tidak. Dalam berjemaah pula macam mana? Masa mana mulut kena sebut Allahu Akbar. Berdiri betul dulu dari rokok, baru sebut kau atau boleh sambil-sambil. Sebut Allahu Akbar, badan bergerak, berdiri dari rokok, terima kasih. Gini. Masalah daripada rokok nak bangun serentak dia. Rokok ni kita nak bangun iktidal. Tangan gerak beserta tangan akak betul mulut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Serentak. Tu hok moleknya. Mohon pendapat ustaz mengenai mas kahwin guna cek ataupun benderah, sebab lo ni mas kahwin beribu-ribu banyak bawa kes bahaya. Terima kasih ustaz. Tak apalah, jangan cek kosong sudah lah. Maka mas kahwin ni kalau masuk dalam bank kira bayar
bayar tunai dah tu, bukan masuk dalam kategori hutang dah tu. Tak semestinya kena ada dalam majlis. Dalam majlis, dia mau buat main kertas saja sini. Peti masuk dalam bank, masuk terima dah tu. Dia panggil tunai, bukan hutang. Tak syarat kata depan mata. Tapi kalau cek kosong, sajalah jawapan dia. Lah ni cara bayar tu lagu tu. Afdalnya mas kahwin bayar depan lagu ni. 5,000, 5,000. Tok Imam pun tengok. Ambil 5,000. Bayar lagu ni molek. Kalau masuk dalam bank takut buat tipu. Cek tendai. Cek tendai. Pas tendai. Apa 5 riyal ya bukan 5,000. Kena tipu jawapan dia. Soh dia tak ada masalah apa. Hak mana lebih baik untuk wanita duduk rumah atau keluar pergi ngaji ilmu? Afdalnya duduk di rumah. Afdalnya duduk di rumah. Kalau tak perlu sangat ngaji ilmu alim dah ke apa dia, fardu ain lepas dah, okey tak payah belajar lagi, urus ke keluarga. Sekarang tugas dia paling utama menjaga harta suami dia, kemah rumah suami dia, cara harta jangan rosak ke harta suami dia. Jaga air muka suami dia, jaga anak-anak suami dia. Tu tugas dia paling utama sekarang. Ngaji tak perlu. Tak usah duk kaya nak bersosial sangatlah. Lainlah kalau kita ada kelebihan. Contohnya rumah dah siap bakal beres dah. Masa pun kosong, pada duk tengok TV, baik pergi dengan ngajar. Contohnya. Patut ngajar pula tepat selamat. Dapat izin daripada suami pula. Tu tak apalah. Tapi kalau hak di antara pilihan ni duduk dalam rumah lah. Duk main game. Sudah dah. Tak ada masalah ke apa dia. Tu tugas seorang isteri. Tak usah duk tubik lah. Jangan ajar tubik daripada rumah. Tu perangai orang tinola ni suka tubik daripada rumah. Puas duk dalam rumah. Kena ajar orang tino cari hak tino tak minat tubik rumah. Kalau start pada nikah siapa mati. Duduk dalam rumah. Mati pun tanah dalam rumah. Tanah pun dalam rumah juga. Tak usah tubik sungguh. Tu baru jolo. Ni orang tino betul nak tubik. Lama-lama jadi selesa duduk luar. Serabut pula duduk dalam rumah. Masuk dalam rumah, cetung lalu. Bekmuk lalu. Tubik tu gak galak suka. Ha dengan saing. Masuk dalam rumah, mucung lalu. Nak suruh warga ni. Kita letih. Ngakolah jawab dia. Jadi duduk dalam rumah. Biasa hidup dalam suasana rumah. Itulah syurga neraka kita. Tak suruh cari dalam majlis ilmu. Tak ada syurga, tak ada neraka. Tu. Di bawah tapak kaki suami paling afdal. Sekalipun suami kita tu haprak ya. Orang biasa, orang kampung, tak ada kelebihan apa, dialah syurga neraka kita. Tak suruh koya muslimah lah, tak suruh koya aktif lah, kalau tak dapat redha daripada suami. Apa hukum mertua kita hasut bini kita? Biar dengar cakap dia, jangan dengar cakap tok lelaki. Bini kita pun ikutlah sebab cakap mak dia. Tok tua pun tak reti, bini pun tak reti juga. Tok tua mana boleh hasut. Suruh anak kita ikut dengan kata kita. Sekalipun kita mak kita, wajib anak kita hak tino. Dah kita juga wiyan nikah. Kalau nak suruh taat kita, jangan wiyan nikah. Bini anak tino kita, apabila nikah, berarti kita serah kepada seorang jantan tu, bini anak kita kena wajib, kena taat ke suami dia dah. Kepada kita tak boleh dah. Ni duk oyak kata aku makmu lah, mu kena taat. Siapa dia ajar aku tu, tak mengaji tu masalah lalu. Jangan taat kepada mak ayah kita. Lebih-lebih lagi, ibu hak jenis hasut suruh dia taat kepada dia, suruh lawan suami. Ibu lagu ni, ibu mertuaku. Ala Kasim, jawab dia. Mertua ala Kasim lagu ni, tahulah jawab dia, mertua jahil. Bini pula jahil, taat kepada ibu lebih daripada suami. Sama-sama jahil. Jadi kita kena faham, anak tino kita, dia kita win nikah, kena taat 100% dah dia. Haram hukum dia, berdosa ni. Tok tua lagu ni. Lepas tu anak tino pula ikut taat, berdosa pula. Minta doa untuk supaya istiqamah. Duduk dalam majlis agama semacam. Duduk dalam majlis-majlis. Tempat-tempat hok molek. Saing dengan orang molek. Jaga semaya. Banyak mengatik. Baca kuliah ayyuhal kafirun. Banyak selawat. InsyaAllah istiqamah.
Sebelum ni saya ada ternampak satu posting di Facebook berkenaan haram majlis maulid selawat atau majlis itu, kalau majlis itu bercampur lelaki dan perempuan. Apa pandangan ustaz berkenaan posting tersebut? Oh, betul dah lah kalau campur tino jatuh haram berlaku. Musyarak ko haram berlaku. Gi maidin campur tino jatuh, apa tak ayat tajuk tu nya, apa tajuk maulidnya. Kalau bak campur tino jatuh tak payah cari cerita maulid. Gi ceramah pun campur tino jatuh haram juga gi tu, duk beramah tu, duk sekok tino jatuh campur atas padai lagu tu, tak tahu tin bini orang hok mana, haram berlaku. Gi makan gula haram, gi maidin haram, semua haram kalau bercampur. Apa buat tajuk maulidnya? Kau tak puas hati dengan maulid. Maulid ni tak salah, apa sebut kata maulid dalam soalan ni nya. Sebut tajuk bercampur tino jatuh lah. Kalau hok demo suka tak apa tino jatuh campur. Hok demo tak suka gak kait selalu. Ni soalan ni biasa Wahabi buat cerita ni. Dia nak kata haram maulid tak ada hujah, maka dia kata haram maulid sebab bercampur. Pula dia nak kait dengan bercampur. Haram buat tahlil kerana makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim tak syarat buat tahlil. Buat beli muka lain pun haram, hukum tolong apa? Dia mau kait dengan benda haram, memang jadi haram lah. Ni ada maksud di sebalik dia. Ambo nak tanya, boleh kau jamak terlebih dahulu sebelum mula ke perjalanan. Saya jamak zuhur asar. Saya melakukan perjalanan lepas zuhur. Tak boleh buat kerja lagu tu. Kita kena musafir dulu. Kerana jamak ni dibenar ketika musafir. Ni kita duduk rumah baru, duduk siap-siap. Tak musafir lagi. Bilakah kita dipanggil mula musafir? Apabila kita gerak naik kereta, keluar daripada kawasan rumah kita, keluar daripada kampung kita. Kalau naik kereta tak start lagi musafir. Naik dalam 15 minit barulah tubik daripada kampung kita. Tubik tu baru start musafir. Start tu baru boleh jamak. Duk jamak dalam kampung, jamak depan rumah kau, jamak di stesen kereta, kat parking kereta tak boleh berlaku hukum. Ya tidak sah. Kerana tak dipanggil musafir lagi. Musafir kena keluar daripada kawasan kita tu. Betul kau dah ada kunuk panjang, kunuk pendek. Kunuk panjang ni macam kita baca biasa. Kunuk pendek ni Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala. Rabbighfirli doa ya Ghafur, puji selawat kunuk tu. Tu kunuk pendek. Kunuk panjang Allahumma hdini macam biasa panjang. Maaf hamba nak tanya ni musim derak, musim jalan. Hamba nak tanya pasal jamak. Contoh musafir zuhur asar hamba free. Musafir zuhur dengan asar hamba free, tidak kalut. Hamba semaya macam biasa, tak jamak. Pas tak gorek isu hamba jadi sibuk pula. Baru hamba jamak. Hak mana afdal ustaz? Musafir ni jamak ke tak jamak? Gini. Kalau musafir tu jauh sampai 3 marhalah. Sampai 3 marhalah. 2 marhalah boleh jamak dah dalam mazhab kita. Tapi kalau sampai 3 marhalah, contohnya 2 marhalah ni sama dengan 90 kilo. Berarti 1 marhalah sama dengan 45 kilo. 90 campur 45, 135 kilo. Kalau perjalanan lebih pada 135 kilo, sunat jamak. Sunat jamak. Bukan kata harus dah jamak. Ketika 2 marhalah, harus saja jamak. Nak jamak boleh, tak sejamak boleh. Tapi kalau sampai 3 marhalah, sunat pula jamak. Lagu tu. Jadi kalau musafir, sunat jamak. Sebab jamak ni adalah hadiah daripada Tuhan. Tak seko Tuhan beri hadiah kepada kita. Maka kita semaya kerana Tuhan. Kalau Tuhan suka ni, hamba buat cara ni. Kalau bukan kerana ikut suka kita, ya hamba tak boleh nak semaya ikut waktu. Ni semaya ikut demo. Kita semaya ikut Tuhan. Dah Tuhan kata kalau 3 marhalah Tuhan suka kita jamak, jamak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.